Apa khabar Malaysia ini dibawakan #Kopi Dulu, Makan Dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala seteruslah. Jadi takkan lengkap pagi anda tanpa secawan Old Town White Coffee. Jadi kami bawakan secara langsung istimewa ini, apa khabar Malaysia, untuk anda semua daripada Old Town White Coffee. Saya Nur Salihah Azmi, dah 2-3 hari tak bersiaran kali ini. Rindu betul kepada rasanya penonton apa khabar Malaysia. Jadi saya tidak berkesorangan, silakan. Tak rindu kat saya ke? Rindu juga. Sebab itulah kita digandingkan pagi ini bersama saya, Cedi. Jangan lupa untuk #Kopi Dulu, Makan Dulu. Memang tak lengkaplah pagi-pagi kalau kita tak terkena dengan secawan kopi. Setidaknya kalau kita terkena kopi, dapat menyegarkan mata, minda dan fikiran kita. Dan sekaligus jadi booster. Anda juga #Kopi Dulu, Makan Dulu, seperti yang kita katakan kepada anda, di mana pagi-pagi ni kita nak kena mulakan dengan kopi booster dahulu. Kalau macam Salihah, saya punya favourite adalah coffee black coffee. Dan mungkin orang lain yang berbeza-beza, tapi pastinya untuk program ini banyak juga agenda istimewa yang akan kami bawakan kepada anda semua. Dan di antaranya adalah 2 topik yang cukup menarik dan juga perkembangan berita semasa yang bakal kami bawakan kepada anda semua. Ya, dan tentunya kita akan berkongsi sama isu-isu terkini maupun berita-berita terbaru yang ada di portal bernama.com. Jom kita intai satu persatu. Okey, mungkin Salihah boleh mulakan antara isu yang mana isu ini telah lama sebenarnya dibangkitkan dan diketengahkan. Okey, Cik, mungkin kita Salihah nak kongsikan kepada semua penonton apa khabar Malaysia, apa yang kita ada di portal bernama.com. Dan pastinya berita yang pertama bawakan kepada anda berkenaan tentang projek 5G. Kerajaan mahu selesai segera isu 5G, kata Menteri Komunikasi, dan ini adalah berkenaan tentang semua pihak perlu menunggu keputusan Jemaah Menteri berhubung hala tuju pelaksanaan rangkaian 5G oleh Digital National Sendirian Berhad. Demikian menurut Menteri Komunikasi dan Digital. Dan katanya Kementerian dan Kementerian Kewangan telah membincangkan pelaksanaan projek tersebut dalam mesyuarat, dan ini adalah sesuatu teknologi yang kita semua tahu bahawa 5G ini mempercepatkan proses surfing di internet, dan setiap kali pun bila kita menggunakan internet, kita mahukan capaian dan juga teknologi yang terbaik dan juga yang terpantas. Dalam masa yang sama sebenarnya Salihah memudahkan sebenarnya khususnya mereka yang berurus niaga ataupun menjalankan perniagaan atas talian, dan juga dalam masa yang sama membantu sektor perusahaan kecil dan juga sederhana boleh menggunakan infrastruktur ini yang akan membantu melonjakkan aktiviti perniagaan industri ataupun kehidupan seharian kita. Dan hari itu juga kita ada bawakan di apa khabar Malaysia satu agenda program berkenaan tentang proses capaian 5G ini, di mana ianya juga sudah mencapai ke tahap yang terbaik, dan ini saya kira adalah satu usaha yang bagus dan juga yang harus dipercepatkan untuk semua rakyat Malaysia pastinya, Chat. Betul. Okey, antara lainnya kita kongsi sama isu seterusnya ini berkaitan dengan data ataupun kelonggaran ataupun kelumpuhan cyber di negara kita, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital perhalusi isu keselamatan cyber, lindung data peribadi, seperti yang dikatakan Kementerian Komunikasi dan Digital sedang berusaha untuk memperhalusi isu ini bagi melindungi data peribadi pengguna dalam negara ini daripada terdedah kepada ancaman dalam talian seperti penipuan ataupun kecurian maklumat. Baiklah, itu adalah berkenaan tentang 2 berita semasa yang kita kongsikan untuk anda semua di Apa Khabar Malaysia, yang pastinya itu adalah perkembangan yang kita boleh dapati di portal bernama.com. Sentiasa anda semak di sana supaya anda dapati berita-berita semasa di portal bernama.com. Dan tadi saya datang, macam mana cuaca? Cuaca agak terang, tak ada hujan sebenarnya. Cuaca agak baik, dan kita dapatkan ramalan cuaca yang terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan.
Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Nur Liana Zulkifli. Dari Bilik Berita kami mulakan dengan laporan ini. Jumlah mangsa banjir di Pahang dan Terengganu mencatatkan tren menurun manakala jumlah mangsa meningkat sedikit di Kelantan dan Perak. Di Pahang, jumlah mangsa banjir berkurangan malam ini iaitu 435 mangsa. Jumlah mangsa yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Semantan di Temerloh adalah 258 orang, manakala jumlah mangsa di 2 PPS di Bera tidak berubah iaitu 35 orang. Bagaimanapun, daerah Pekan mencatatkan peningkatan daripada 68 orang kepada 142 orang malam tadi dan mereka ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Sinar Mutiara di Sungai Miang. Di Terengganu, jumlah mangsa banjir terus berkurang kepada 80 orang daripada 24 keluarga. 3 PPS di 3 daerah masih beroperasi, iaitu di Kuala Terengganu melibatkan 66 mangsa, Besut 12 dan Setiu 2, manakala PPS terakhir di Kemaman Balai Raya Padang Kemunting. Di Kelantan, seramai 2,018 orang mangsa banjir daripada 635 keluarga di Jajahan Pasir Mas ditempatkan di 7 PPS. Seramai 712 mangsa berlindung di SK Tok Deh, SK Kedai Tanjung 47, SK Gual Periuk 544, Masjid Mukim Padang Licin 73, PPS Putat 7 157, SK Kubang Kual 251 dan SK Seri Kiambang 234. Selain itu di Perak, seramai 154 mangsa daripada 40 keluarga masih ditempatkan di 4 PPS. Dan di Johor, mangsa banjir kekal 51 orang setakat malam tadi. Baik, dalam pada itu, kerajaan akan mencari jalan penyelesaian jangka masa panjang bagi menangani isu banjir. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usaha itu turut mengambil kira projek tempatan banjir bernilai 15 bilion ringgit yang diusahakan kerajaan terdahulu. Walaupun kita dimaklumkan bahawa suatu jumlah tersangat besar dan perancangan jangka panjangnya hingga pada tahun 2100 nanti, namun lebih baik penyelesaiannya dapat dicari usahanya daripada sekarang, bukan menggunakan pendekatan as and when masalah banjir mengikut nasihat MT ataupun MAT tadi dan mereka dipindahkan. Tetapi masalahnya ialah penyelesaian jangka panjang supaya masalah banjir ini biar selebat mana hujan pun ianya dapat diselesaikan. Beliau berkata Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat telah meminta Jabatan Pengairan dan Saliran JPS untuk mengkoordinasi kawasan yang berada pada bawah paras laut serta berdepan fenomena banjir temendung bagi menyelesaikan isu bencana ini dengan segera. Ini kerana kawasan bencana banjir termenung akan berdepan kesukaran untuk meneruskan kegiatan ekonomi harian. Beliau turut menegaskan agensi pengurusan bencana negara tidak akan dimansuhkan. Sebaliknya akan menguruskan bencana banjir yang dijangka melanda negara. Gempa bumi sederhana dasar laut berukuran 5.2 magnitude melanda berhampiran Bali semalam. Tiada makluman tsunami dikeluarkan. Agensi Geofizik Indonesia BMKG berkata pusat gempa terletak pada koordinat 8.16 lintang selatan dan 115.62 bujur timur di Laut Bali. Gempa bumi pada kira-kira pukul 5.38 petang waktu tempatan itu menggegarkan kawasan yang terletak dalam persekitaran 23 km timur laut daerah Karagansam pada kedalaman 10 km. Media tempatan melaporkan gempa bumi itu menggegarkan penduduk di Kampung Selumbung, daerah kecil Manggis. Gegaran berterusan selama beberapa saat itu turut dirasai di Mataram, Lombok, Tabanan, Kuta, Buleleng dan kawasan jiran. Tiada kecederaan atau kerosakan harta benda dilaporkan setakat ini. Baik, sekian dari Bilik Berita. Untuk laporan lanjut, nantikan buletin bernama 11 pagi nanti. Untuk itu, Assalamualaikum, salam hormat.
Kerana kita rasa sudah cukup rakyat melihat seturu politik ini atau perbezaan politik ini dimainkan untuk menjatuhkan satu sama lain, untuk berbincang isu-isu berhubungan dengan kepartian. Tetapi apabila ahli-ahli parlimen memegang jatah negara, maka mereka berasaskan satu kerajaan yang dibentuk berpaduan untuk berkepentingan rakyat. Maka pembangkang juga harus melakukan perkara yang sama. Kerana mereka harus menyuarakan perkara-perkara sebagai semak dan imbang untuk kepentingan masyarakat. Dan saya rasa inilah fenomena baru yang perlu diubah di kalangan ahli-ahli parlimen, di kalangan mereka yang berada dalam kerajaan, maupun dalam belakang, dan juga di kalangan masyarakat dalam media sosial. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia bersama saya Chedi dan juga Siti Salihah. Ya, Siti Salihah pun boleh, Nur Salihah pun boleh. Okey, kali ini cukup menarik untuk kita perbincangkan dan perkatakan di mana visual antara propaganda dan juga realiti. Dan kita tahu kehidupan kita sekarang ini terdedah kepada sesuatu yang visual dan juga fotografi. Itu bergantung pada persepsi masing-masing, sama ada ingin menyampaikan maklumat menerusi gambar maupun visual, dan ada tujuan tertentu menerusi apa yang disampaikan bergantung pada penerimaan kita. Jadi isu pada hari ini untuk kita perkatakan, kita tentunya menjemput tetamu yang cukup istimewa di studio hari ini, iaitu Dr. Hakimi Halim selaku pensyarah seni halus Fakulti Seni Gunaan dan juga Kreatif UMS Unimas. Unimas. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa, dan kita difahamkan Salihah, Doktor merupakan antara individu yang pernah bertugas di Bernama satu ketika dulu. Mungkin sebagai permulaan nak kongsi sama pengalaman bekerja di sini sebagai bergiat sama aktif dalam dunia fotografi itu sendiri, Doktor. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada Bernama kerana jemput saya. Saya anggap Bernama ni tempat saya belajar lah. Saya intern di sini dan juga pada masa tersebut saya masih belajar. Kadang-kadang saya cari makan di sini lah dengan seringa lah. Pada masa tu saya tengah degree dan master lah. So banyak mentor-mentor di sini yang mengajar saya. Bernama adalah satu tempat yang bentuk saya lah sebagai seorang practitioner dan juga sekarang pensyarah. So banyak Bernama membentuk pemikiran saya lah. Saya ucap terima kasih lah. Saya kembali pada sini. Baiklah. Sini. Jadi doktor sebenarnya ada juga sejarah dengan Bernama ni. Jadi Bernama dekat di hati doktor lah kiranya. Saya anggap dia Bernama tempat belajar lah. Okey. Baik, kita nak mulakan berkenaan tentang visual, di mana kita tahu adakah visual itu membawa maksud propaganda ataupun bagaimana dari segi sejarahnya, doktor? Perkaitannya itu. Kalau kita kata propaganda, ni ada dua satu istilah kan. Istilah propaganda ni banyak tapi saya cakap dia ialah propaganda ni adalah satu cara kita membongkarkan sesuatu tapi kita menyorokkan sesuatu kan. Kita tak cerita semua. Realiti itu disorok separuh. Kan, tapi untuk tujuan-tujuan untuk promosi dan sebagainya lah kan. Tapi kalau visual propaganda ni dah start lama dah. Dia kurang 500 ke 400 tahun dululah. Dia start dengan pendanaan oleh pihak gereja pada masa tu untuk mendatangkan keinsafan pada masyarakat. So macam di Itali dia namanya ada mogul-mogul yang sponsor atau mendanai artis-artis terkenal, contohnya Leonardo da Vinci, Michelangelo. Sebagai contoh ada seorang nama Sforza, dia mendanai kerja-kerja Leonardo da Vinci untuk buat painting dan buat research dan sebagainya lah. Dan salah satu ialah agama lah, painting-painting agama. Untuk pada masa tu kalau menguasai agama, dia menguasai masyarakat lah kan. So itu secara ringkas sejarahnya bermulanya. Tapi kalau ikut kajian saya, PhD saya di UPSI, saya lihat daripada pembacaan lah, sebenarnya dia mungkin lebih jauh lagi. Itu mungkin 1000 tahun ke 2000 tahun yang sebelumnya ataupun zaman Paleolitik. Paleolitik dah ada gambar-gambar di cave kan, di Lascaux Cave di Perancis Itu orang zaman prasejarah pun dia dah propagate dia punya aktiviti
apa yang dia buat kan, menunggang kuda ke apa, memburu kan. Lepas tu dia saya cakap lepas tu bila dah ketamaduan manusia semakin hebat berkembang, dia datang zaman Mesir, so kita dapat tengok satu karakter yang jelas, piramid, hieroglif dan sebagainya lah. Kemudian taman tergantung Babylon dan juga Hammurabi tablet. Itu ialah propaganda yang disampaikan pada masa itu. Sebab zaman ni tak ada kamera macam ni, tak ada pengacara macam ni kan. So kita masa tu pemerintah ataupun orang-orang yang ada kekuatan kewangan, pendanaan, itulah cara dia menguasai pemikiran masyarakat. Kalau kita tahu sebenarnya 400 ataupun ke 500 tahun sebelum ini propaganda dah pun bermula. Cuma kita tidak sedar lagi. Dan melalui pembacaan saya pada tahun 1930-an lagi sebenarnya dah digunakan untuk propaganda ni, di mana kalau di Malaysia sendiri, mungkin pengalaman doktor, Malaysia sendiri bila mula wujud ataupun mula sedar ada visual of propaganda ni? Propaganda Malaysia ni ikut perhatian lah. Saya tak kata saya pakar dalam visual propaganda pada tahun 30-an ke ataupun sejarah awam Malaysia. Tapi yang pada pembacaan dia start zaman visual propaganda ni zaman komunis lah. Di mana wartawan-wartawan daripada agensi-agensi luar negara untuk bersama-sama dengan Sarawak Ranger dan sebagainya untuk masuk ke dalam hutan layar untuk mengambil untuk propagate insurgency komunis tersebut. Baik doktor, banyak lagi ingin kita bincangkan bersama dengan doktor, tapi kita nak berehat dahulu. Kembali selepas ini. Tengah buat apa tu? Kopi dulu, makan dulu ke? Okey, terus bersama kami di Apa Khabar Malaysia, dan masih lagi kita perkatakan tentang visual antara propaganda dan juga realiti. Masih lagi bersama dengan tetamu kita di studio ketika ini, Dr. Hakimi Halim, bercakap tentang perkara ini. Mungkin doktor nak kongsi lagi. Kita tahu baru-baru ini di media sosial, dan kita baru sahaja selesai dengan PRU ke-15 dan berbagai kempen yang dilakukan oleh pihak calon maupun pihak kerajaan sebelum ini, di mana membuat promosi ataupun kempen melalui visual dan juga gambar ataupun still foto. Pandangan doktor sendiri, kenapa visual ataupun gambar ni dianggap propaganda terbaik dalam pengaruhi minda masyarakat kita? Sebab visual propaganda ni, propaganda visual ni dia senang menyerap ke pemikiran kita. Dia teks ni dia lambat. Contohnya macam kalau kita lah dengan anak kita begitu suruh pergi mandi, lambat kan. So pasal dia teks, dia percakapan. Tapi kalau visual ni dia akan faham dalam masa 5 saat macam tu dia dah faham dah. Pasal ada satu kajian mengatakan 65% manusia adalah visual learner, iaitu mereka lebih selesa belajar melalui visual. Dia cepat faham melalui visual. Contoh macam saya pun, saya belajar banyak melalui visual lah. Kalau saya buat kajian, kadang-kadang saya tak baca buku dulu kan, saya tengok gambar rajah, tengok gambar dulu. Bila faham baru saya boleh tengok teori. Baru kita boleh ulas. Pasal teori ni dia pening sikit. Dia pasal pada filosofer. Dia bahasa dia dalam. So kita banyak belajar dengan visual. So visual tu dia cepat tangkap. Dia dia walaupun dia mendatangkan banyak persepsi, tapi persepsi itu dapat difahami dengan mudah. Betul. Dan visual ni ada dua list lah. Dia ada satu you suka, satu tak suka kan. Terpulang kepada yang melihatnya lah. Dan bergantung pada persepsi masing-masing untuk menilai visual ataupun gambar tersebut. Baik doktor, seperti juga kita tahu ramai mengatakan bahawa daripada mata turun ke hati. Begitu juga yang kita boleh relatekan juga Chat, berkenaan tentang visual yang terbaik ataupun visual yang berkaitan tentang menjurus ke arah propaganda. Mungkin kita nak tanyakan kepada doktor, menuju zaman digitalisasi ini, kita lebih banyak menggunakan contohnya seperti video dan sebagainya. Tetapi bagaimanakah gambar ataupun imej yang pegun ini masih lagi menjadi pilihan dalam menyebarkan mesej-mesej yang tertentu, doktor? Okey, dia beza, dia ada keistimewaan still photograph dengan juga moving image lah, macam yang kita
hadap hari ini still photograph ni dia record moment. Itu dia punya keistimewaan. Dia kalau kita cakap bapa fotojournalism moden, itu Henri Cartier-Bresson, dia mengatakan bahawa in fraction of second ataupun sebahagian daripada saat, bukan detik sebahagian daripada detik, maksudnya ialah detik-detik yang istimewa. Itu keistimewaan still photograph berbanding video. Lagi satu lagi perkataan yang sangat powerful ataupun berkuasa dan diungkapkan oleh Susan Sontag. Kalau dalam bidang fotografi ni kita kenal sangat, orang visual kenal sangat Susan Sontag. Dia mengatakan mengacu kamera still ni seolah-olah mengacu senapang ke arah subjek. Iaitu dia boleh mendatangkan kebaikan kepada juru kamera itu sendiri, ataupun dia boleh mendatangkan keburukan kepada juru kamera itu sendiri ataupun subjek yang sedang dirakam. Sekarang macam-macam kita tengok dekat social media kan. Betul. Dengan satu gambar pun kita boleh buat persepsi macam-macam. So macam-macam komen, macam-macam share dan macam-macam perbincangan awam yang berlaku sampai yang ada yang masuk penjara lah, ada kena dakwa atau MC lah. So visual ni sangat bahaya sebenarnya. So kita kena hati-hati dengan visual, terutamanya visual still lah. Okey, menyentuh tentang weapon tu tadi seperti yang weapon seperti yang doktor katakan, realiti hari ini menjadikan orang kata still foto ataupun visual ini satu medan propaganda yang lebih kepada di-weaponize untuk kepentingan ataupun agenda tertentu. Macam mana kata doktor? Betul. Pasal okey, kalau kita kaji moving image ni kita akan tengok seluruh image. Kita akan tengok seluruh image. So dia dah bagi penerangan yang mungkin agak lebih jelas daripada still image. Tapi still image dia membuatkan perbincangan yang lebih banyak lagi pasal dia satu gambar pegun dan orang akan berpersepsi macam-macam. Itu dia begitu bahayanya still image ni berbanding moving image. Tapi moving image pun sekarang bahaya juga. Sekarang dah keluar TikTok macam-macam superimpose, ada deepfake dan sebagainya. So kita kena hati-hatilah dengan image ni. Sebab kalau dalam Islam pun kata kenapa kita punya Nabi kita Nabi Muhammad dia sangat hati-hati dengan image. Kalau image ada kat gambar dia bawa keluar ada satu hadis mengatakan Nabi dapat satu baju tu bergambar, lepas tu dia kata baju ni ganggu aku solat. So dia tanggalkan, dia suruh serahkan pada seorang sahabat tu. So sahabat tu bagi dia baju sejuk pada yang sahabat tu pakai. So dia nak baju yang plain saja pasal dia agama langit kan. So dia faham dia agama langit lebih faham apa keperluan manusia kan. So itu kita kena hati-hatilah dengan visual. Dari sudut pandang doktor berkenaan tentang visual yang bukan saja di Malaysia tapi mungkin melibatkan sejarah di dunia, satu ataupun dua contoh di mana dari sudut pandang doktor visual itu memberikan satu impak yang mengubah suasana sama ada di Malaysia ataupun di luar negara, doktor. Okey, dia ada satu satu ni lah yang kita semua tahulah. Tugu negara kita dia ada cerita. Tugu negara kita cakap kalau visual, kita kata visual 2D atau visual yang 2D lah kan. Satu yang 3D. Yang 3D kita boleh tengok 360 darjah. Okey, 3D tu macam sculpture semua. Macam Tugu negara kita tu ada story dia. Macam dia dihasilkan oleh Tan Sri Alex D. Warden iaitu yang menghasilkan tugu yang sama di Marine Memorial Park di Virginia, Amerika. Iaitu gambar daripada gambar Joe Rosenthal. Gambar Joe Rosenthal tu ialah gambar satu keadaan di mana fotografer perang ni di Iwo Jima ketika Perang Dunia Kedua, bila askar Amerika dapat menawan satu bukit dan menaikkan bendera Amerika. Dia ambil gambar tu dan menang Pulitzer Prize. Lepas tu dia jadi satu propaganda Amerika sampai Japanese army dia jadi macam dah down tau di seluruh kawasan Pasifik yang telah dikuasai. Hanya disebabkan visual itu. Disebabkan visual tu. Lepas tu Presiden Amerika masa tu mengambil gambar foto tersebut dan dijadikan tugu marin tugu untuk memperingati askar marin pada Perang Dunia Kedua. Kemudian Tunku Abdul Rahman iaitu Perdana Menteri pertama kita,
yang dikasihi telah melawat Memorial Park tersebut dan melihat apa tugu negara yang begitu hebatlah di Amerika. Kemudian dia panggil skulptor yang sama iaitu Tan Sri, iaitu apabila Tugu Negara dia siap, dia beri gelaran Tan Sri Tan Sri Alex the Warden ni untuk membina atau mereka Tugu Negara Malaysia untuk memperingati tentera-tentera yang mati pada iaitu tentera Commonwealth dan tentera Malaysia yang meninggal ataupun yang terkorban dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan insurgensi komunis. So dia ada story daripada sekeping gambar Joe Rosenter yang menang daripada Pulitzer Prize itulah, American Photographer. Dan begitu juga begitu simbolik ya Cik berkenaan tentang Tugu Negara dan juga yang kita selalu melawat kan. Jadi sebenarnya ada lagi kisah yang lebih simbolik yang kita perlu ketahui. Dan saya tertarik sebenarnya kalau kita tengok dunia hari ini menyaksikan peralihan ataupun dimensi sesuatu gambar atau visual itu berjaya dipropagandakan. Sebagai contohlah, seorang itu boleh dikenali dengan watak suci sekiranya kerap menyiarkan gambar-gambar suci. Pandangan doktor tentang perkara itu. Ini benda tu isu kontemporari lah. Okey, dalam Aristotle mengatakan manusia ni ataupun human adalah binatang politik secara alaminya. So sebenarnya pada setiap hari dan ada satu ungkapan mengatakan fotografi adalah politik. Maksudnya walaupun you bukan ahli politik pun, apabila you ambil gambar, gambar diri sendiri ke, gambar keluarga ke, gambar apa pun, sebenarnya kamu sedang berpolitik. So itu dan kenapa kita politik? Pasal kita nak memvisualkan diri kita, memvisualkan gaya hidup kita, nak tunjuk harta kita, tunjuk anak-anak kita yang comel dan sebagainya lah kan. So macam-macam itu ialah tool yang dibuat lah kan. Begitu juga pada masa sekarang ni, semua orang mempunyai peluang untuk mempropaganda diri. Dia tak macam zaman dulu. Zaman dulu orang tycoon je boleh, ataupun mogul bisnes dalam bidang media je boleh propagate. Sekarang propaganda ada dekat dalam kita punya kocik je. Kita boleh ambil telefon kita dan kita boleh propagate diri kita sendiri. Ini ialah satu perkara yang ada peluang yang baik lah pada masyarakat. Andy Warhol mengatakan setiap manusia mempunyai mempunyai peluang untuk famous dalam masa 5 minit sekurang-kurangnya. Seumur hidup dia mesti 5 minit dia boleh jadi famous. Sekarang perkara tu berlaku dengan adanya social media, adanya kamera phone. So itu yang berlaku sekarang ni. Tergantunglah pada diri sendiri bagaimana untuk menyampaikan sesuatu maklumat tu melalui gambar. Ikut hatilah. Kalau niat kita mungkin betul, mungkin betul. Kalau nak bercerita tentang cakap-cakap orang ni mungkin sukar juga susah juga. Dan kita tadi tu macam seperti doktor kongsikan berkenaan tentang social media dan perkongsian. Kadang-kadang kita nak kongsi semua foto dan visual kita, nak pergi bercuti pun kita kongsi juga Tapi mungkin kita nak tanya secara ringkas kepada doktor sebab banyak kita nak bincangkan tapi kita dah sampai tak cukup masa Dan mungkin nak tanya tentang elemen ataupun secara ringkas bagaimana setengah visual itu dikategorikan ke arah propaganda ataupun realiti. Elemen yang terselit di dalam visual tersebut. Dia macam inilah. Kita mungkin membuat propaganda tanpa kita sedar kita mempropaganda diri kita. Kalau dalam fotografi, memang fotografi punya nature lah. Dia memang menunjukkan sebahagian realiti dan menyorokkan sebahagian realiti. Itu yang suka tu. Itu yang suka. Dia sangat subjektif. Dan setiap kali kita ambil gambar pun, kita akan menyorokkan sebahagian realiti diri kita. So perkara-perkara tu subjektif lah. Dia perlu perbincangan yang panjang lah. Dalam kelas kan kita boleh bincang lebih dalam lah, ataupun untuk ni pertemuan akan datang ke kalau ada rezeki insyaAllah. Apapun terima kasih banyak kepada Dr. Hakimi Halim kerana berkongsi sedikit sebanyak kita dapatlah informasi ataupun pengetahuan baru tentang bagaimana sekarang dunia di hujung jari kita. Apapun yang kita nak muat naik dekat media sosial itu bergantung pada niat ataupun tujuan kita yang sebenarnya untuk menyampaikan sesuatu yang kalau boleh yang bermanfaat dan mesej yang bagus untuk kita kongsikan kepada masyarakat. Dan secara ringkas seperti doktor katakan, visual ni sebenarnya banyak impak dan cukup mendalam sebenarnya untuk kita nak bincang pun banyak lagi yang kita nak bincangkan. Tapi buat masa sekarang kita akan berehat dahulu. Kembali selepas ini. Terima kasih doktor.
Nampak pelik, namun ianya suatu realiti yang terjadi di Mesir apabila sebuah rumah yang dikaitkan dengan kisah dua pembunuh bersiri kini menjadi lokasi pelancong dari dalam dan luar negara. Rumah ini mula terkenal selepas pemiliknya, Raya dan Sekinah Ali Hammam, ditangkap oleh pihak berkuasa keselamatan Mesir selepas melakukan pembunuhan bersiri ke atas 17 orang perempuan pada era 1920-an. Tujuan mereka membunuh adalah untuk merompak dan mengambil barang kemas mangsa mereka. Kisah kejam dua beradik ini kemudiannya telah diangkat oleh beberapa penulis Mesir dalam format novel sebelum diolah ke dalam format drama, filem dan siri televisyen. Terletak dalam kawasan kejiranan Laban di Iskandaria, para pengunjung boleh melihat salah satu dari 3 buah rumah yang digunakan oleh Raya dan Sekinah dalam menjalankan kerja jahat mereka, iaitu sebagai tempat membunuh dan mengebumikan mangsa mereka. Melihat dari minat yang tinggi di kalangan para pelawat untuk mengetahui kes pembunuhan kejam yang dilakukan dua beradik ini, penduduk Lapan telah membina sebuah galeri yang memaparkan wajah Raya dan Sekinah, gambar perintah pelaksanaan hukuman mati dan memorabilia yang lain. Namun begitu, pelawat tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam rumah berkenaan kerana keadaan rumah tersebut yang sudah usang selain membahayakan keselamatan pengunjung. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia dan exclusively program ini kami bawakan kepada anda daripada Old Town White Coffee, dan untuk segmen ini lebih santai, sesuatu yang lebih menarik kita nak bawakan kepada penonton kita. Kita nak bercakap tentang Festival Tari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2022 dan tentunya orang yang tepat kita bawa ke studio pagi ini Tuan Rosnan Nordin selaku Timbalan Ketua Pengarah Kebudayaan dan Kesenian JKKN. Ada lagi aktiviti baru yang dijalankan oleh Jabatan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Okey. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa. Satu program yang cukup menarik perhatian kami untuk kita war-warkan kepada warga Malaysia khususnya tentang Festival Tari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2022 ni. Mungkin Tuan boleh kongsikan bersama secara ringkasnya. Festival Tari Kebangsaan 2022 ni bukan pertama kali dia ada kan. Sebenarnya telah bermula pada tahun 80-an lagi. Pada tahun 70-an. 70-an dikenali sebagai Pesta Tari dan Drama. Dan pada tahun 1990-an dipisahkan, di mana dijadikan sebagai Festival Tari Kebangsaan, manakala satu lagi dijadikan sebagai Pekan Teater Kebangsaan. Dan pada tahun ini kita masih lagi melanjutkan pertandingan ini, Festival Tari Kebangsaan ini, kerana Festival Tari Kebangsaan ini akan berlangsung pada 17 dan 18 peringkat akhir di Istana Budaya. Di mana kita dah mengadakan di 6 buah zon. Zon yang melibatkan campuran antara negeri-negeri. Dan kita daripada 14 itu yang bertanding, hanya 8 saja yang kita pilih untuk masuk ke peringkat akhir. Dan itu di bawah untuk pertandingan festival tari. Manakala kita juga ada pertandingan kejuaraan tari kanak-kanak yang digabungkan sekali. Di mana 8 negeri juga yang kita pilih yang untuk memasuki ini. Dan ini yang sebenarnya ini adalah kumpulan yang terbaik lah. Dalam festival tari kita ada rangkaian tari tradisional dan etnik kreatif. Manakala dalam kejuaraan tari kanak-kanak mereka akan mempersembahkan sebuah tari yang di mana yang akan diangkat sebagai modul nanti. Dan pastinya jika ianya telah dianjurkan berulang kali, pastinya penganjuran kali ini ada juga keunikan dan juga keistimewaannya. Mungkin kita nak tanyakan kepada Encik Rosnan keunikan dan keistimewaan keunikan kali ini adalah kerana pada tahun-tahun dahulu festival tari ini banyak didokong oleh kumpulan tari daripada kerajaan negeri. Tapi kali ini kita buka kepada profesional. Di mana profesional ini adalah mereka yang memang bidangnya, bidang mereka berkarya, bidang mereka nak mempertunjukkan sesuatu. Contohnya dalam festival tari kita ada 8 kumpulan terbaik yang akan mempersembahkan rangkaian tradisional. Rangkaian tradisional ini adalah gabungan antara joget Inang Zapin ataupun asli yang digabungkan, di mana mereka akan mempersembahkan keunikannya adalah pada busananya.
pada corak tarinya. Dan mereka akan menggunakan konsepnya adalah bentuk autentik, iaitu yang betul-betul yang keasliannya. Manakala bagi etnik kreatif pula, kumpulan yang sama juga, mereka akan persembahkan etnik kreatif berasaskan kepada seni tari etnik setempat. Contohnya kalau Sabah, dia akan persembahkan satu konsep yang berbentuk drama tari Sabah. Baik. Sama juga yang di Semenanjung juga lah. Ini di antara yang lain, keunikan lain pada lain. Dan bagi kerjaan kanak-kanak, di mana mereka ni adalah anak-anak berumur 7 hingga 17 tahun yang memang dilatih selama setahun untuk menghasilkan satu karya baru. Maknanya mereka yang dah berpengalaman dan profesional yang memang mengamalkan ataupun memang berada dalam bidang tarian ini boleh terlibat sama dalam festival ini. Boleh terlibat sama. Kita dulu dulu hanya terbuka pada kumpulan-kumpulan kerajaan negeri. Sekarang kita lihat bahawa dengan lahirnya seni budaya dalam bidang tari ini banyak didokong oleh kumpulan-kumpulan profesional dan amatur. Dan profesional amatur ni dah banyak di Malaysia. Dan mereka ni menjadikannya sebagai salah satu bidang kerja. Ini yang berbezanya. Mungkin Tuan boleh sentuh sikit pada asalnya kenapa ataupun tujuan asal kenapa diangkat tarian ini ataupun festival tari Malaysia dan ini. kita mengangkat festival tari ini yang tujuan utamanya untuk memberi peluang dan ruang kepada pengkarya untuk berkarya. Selama ini kita tahu mereka tidak ada tempat untuk berkarya. Mereka akan letak hanya di tempat mereka sendiri. Kali ini kita bagi ruang yang besar untuk mereka berkarya. Yang keduanya kita nak melahirkan banyak kumpulan. Banyak kumpulan. Dengan ada pertandingan ini, banyak kumpulan terhasil. Terhasil. Dan mereka ni ada yang kumpulan profesional, kumpulan amatur, kumpulan setempat. Dan ketiganya, dengan adanya festival tari ini, kita lihat salah satunya adalah unity, perpaduan itu berlaku. Kita lihat sebenarnya seni ini adalah salah satu, seni dan budaya adalah salah satu cabang yang menyatukan masyarakat. Yang sebenarnya. Dalam seni tidak ada orang bergaduh. Dalam sukan pun tidak ada orang bergaduh. Sebab mereka, di sinilah tempat mereka bersatu, di mana mereka faham inilah akarnya untuk kita lihat perpaduan itu berlaku. Dalam masa yang sama mengangkatlah seni budaya itu agar tidak lupus dan tidak dilupa oleh masyarakat kita sendiri. Dan untuk penganjuran kali ini, Encik Rosnan, bagaimana pula dengan jumlah kumpulan yang akan bertanding kali ini? Jumlah kumpulan yang akan bertanding, kita ada 8 kumpulan yang akan bertanding di peringkat festival tari kebangsaan ini, di mana ini adalah kumpulan-kumpulan yang terpilih yang memang kita dah menghantar juri di peringkat zon untuk mengadili. Okey. Dan antara kumpulan yang masuk sekarang ni, kita ada daripada wilayah Persatuan Kuala Lumpur, kita ada Dansa Fusion Kuala Lumpur. Ini adalah kumpulan profesional. Dan kita ada Santika Tari dari UiTM Pahang. Ini adalah pelajar-pelajar daripada UiTM Pahang. Kita tak sangka UiTM Pahang itu melahirkan bakat-bakat pelapis-pelapis baru. Dan kita ada kumpulan tarian Adia Matra daripada Arti Sukma UKM. Ini juga bakat-bakat yang lahir di kalangan pelajar. Dan kita ada gabungan budaya Darul Takzim. Ini adalah kumpulan tarian yang digabungkan di Johor. Kita ada Nyala Dance Theatre, ini adalah kumpulan profesional. Mereka ni hanya mereka bergerak dalam bentuk berkarya. Dia banyak mengadakan persembahan dan juga permintaan-permintaan yang komuniti nak. Dan kita ada Pratama Legasi, ini bersabah unitnya. Mereka adalah kumpulan profesional yang memang mereka ni kalau di masa lapang mereka juga mengadakan persembahan di tempat paskes. Ini adalah kumpulan yang lahir daripada di kalangan festival ini. Dan kita ada Serindik Merah daripada Perak. Dan kita ada Akal Seni Malaysia yang mewakili negeri Kelantan. Mana ini bermakna festival tari Malaysia peringkat kebangsaan ni dah sampai di peringkat akhir sebenarnya. Mungkin Tuan boleh ceritakan sikit proses saringan dilakukan bagaimana sebelum sampai ke peringkat sebelum mereka sampai ke sini, kita memang war-warkan kepada semua kumpulan untuk menyertai. Dan di peringkat negeri dia akan memilih yang terbaik untuk dipertandingkan di peringkat zon. Contohnya kita ada zon utara, kita ada zon timur, zon tengah. Hanya Sabah dan Sarawak itu adalah zon yang berbeza. Dan kita ada zon selatan dan zon tengah. Dan mereka ini bertanding berdasarkan pemilihan yang dibawa oleh negeri yang berdasarkan mereka ini yang terbaik. Dalam pertandingan inilah kita akan melakukan penyingkiran daripada 14 yang bertanding tu. Dalam satu zon tu ada 14, ada satu zon tu ada 3, ada 4, ada 6. Dia bukan 14, dia akan hampir ke 24 kumpulan. Daripada 24 kumpulan inilah yang kita akan saring sehingga kita jumpa 8 yang terbaik. Yang 8 terbaik ini memang mencukupi rasa permintaan, memang tahapnya
boleh dipersembahkan di Istana Budaya. Dia bukan sembarang kan kita nak persembahkan sesuatu pertandingan di Istana Budaya. Dia mesti yang terbaik, yang berkualiti dan juga yang memang memenuhi kehendak kita. Berbicara tentang kualiti dan juga kriteria ini, ada juga ke kriteria pemilihan ataupun sesuatu yang diperlukan keunikan sebelum mereka ini dipilih? Ada terbagi daripada salah satunya kita nak lihat keaslian dalam rampaian tari tradisional. Baik. Sebab tari tradisional rampaiannya ada mesti asli. Dia tidak boleh dengan baju yang ketat. Bila nak berjoget melompat, itu memang bukan itu adalah yang kreasi baru. Dalam keaslian kita nak melihat lembut, sopan, adab. Itu dia. Itu sebenarnya yang kurang itu yang kurang dalam tarian. Sebab tarian tradisional ni sebenarnya uniknya adalah tentang tata tersila. Itu kelembutan dan pakaiannya. Sebab pakaian dibuat dahulu dia bukan ketat-ketat. Dia memang pakaian labu-labu. Sebab dia bukan nak menunjuk tubuh badan, tapi dia nak menunjukkan gerak halusnya diri. Ini kedudukan. Yang kedua ni kita lihat dari segi aspek bagaimana koreografer itu mencipta patternnya. Dalam rampaian tu dia ada keluar masuk pattern dibentuk, inang joget asli. Dan satu lagi kita nak melihat dari segi keunikannya bagaimana kreatifnya koreografer tersebut dalam menghasilkan lagu-lagu tradisi yang tidak meninggalkan seni tradisionalnya. Itu lagu. Manakala bagi etnik kreatif kita terbuka kepada kreatif dia. Etnik kreatif ni dia pentingnya kreatif. Kreatif bagaimana dia mengangkat tarian contohnya igal-igal dalam masyarakat Sabah tu dalam persembahan dia, tapi mempunyai jalan cerita. Itu dia punya keistimewaan. Sama juga dengan kejuaraan tari kanak-kanak. Kita nak melihat satu modul baru. Dan Festival Tari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2022 ni akan berlangsung pada 17 dan juga 18 Disember ini di Istana Budaya. Bagaimana Tuan melihat persiapannya ataupun persediaan peserta-peserta ini untuk peringkat akhir ni? Kita dah melihat latihan mereka. Kalau kita lihat di peringkat saringan, mereka ni memang untuk nak menang. Tapi bila mereka nak pergi ke Istana Budaya ini, mereka bukan untuk nak menang, tapi mereka nak mempersembahkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka persembahkan di peringkat negeri. Ini yang dipanggil bagaimana mereka mengadakan kembali latihannya dan membuat satu persiapan yang besar berasaskan pada panggung Istana Budaya. Selama ini mereka pentas hanya di komplek kita yang tak besar sangatlah. Pentas ada yang dipertandingkan di tempat shopping komplek. Kali ini mereka melalui tempat yang besar, lampu yang betul canggih dengan pentas berprestij tu Istana Budaya. Bukan sembarangan, itu yang kita lihat kualiti yang kenapa kita pilih yang sebegitu. Baik, untuk kali ini penganjuran program Tari Kebangsaan 2022 bagaimana daripada sudut tajaan dan juga mungkin rakan sinergi yang terlibat dengan program ini, Cik Rosnan? Sebenarnya untuk Festival Tari Kebangsaan ini kita mengadakan kerjasama kita dengan Swakarya. Iaitu rakan partners kita Swakarya dan juga Istana Budaya yang menyediakan venue kepada kita. Dan kali ini kita menggunakan untuk mereka menyaksikan pertandingan ini mereka kena beli tiket. Itu dia, kena ada tiket. Kita mengajar orang untuk menghargai seni. Kalau selalu kita bagi percuma, orang antara datang dia tak menghargai seni. Tadi untuk dia menghargai seni dengan duit bayaran yang dibayar. Bila dia bayar, dia akan menonton dengan kepuasan. Jadi berapa harga tiketnya tu, Cik Rosnan? Tiket ini kita akan melalui Cloud Joy melalui satu aplikasi melalui Cloud Joy, iaitu harga tiket kita melalui seperti RM28, RM58, RM108 dan RM128. Yang sebenarnya gold seat dah habis. Gold seat dah habis. Tapi kita ada tiket, kita masih ada lagi yang RM28 dan RM58 kita masih ada lagi. Maknanya ada peluang untuk insya-Allah. Kita jemput. Kita jemput datang, itu 2 malam. Saya suka dia 2 malam. Tari menari ni. Kita 2 malam dia jemput. Saya nak tahu juga siapa yang terlibat sama ataupun mungkin ada kejutan daripada persembahan daripada artis-artis tertentu dan apa habuan yang ditawarkan kepada pemenang setiap kumpulan ataupun mereka yang menjuarai untuk festival tari ini. Untuk makluman bahawa kita juga ada artis jemputan. Itu kita nak dengar artis tu. Artis jemputan ini bukan sekadar salah satu market kita dalam festival tari, tapi kita nak memberi ruang dan peluang di mana dia berkarya juga dalam festival tari ini. Pada 17 hari bulan kita ada Ernie Zakri yang akan mempersembahkan 2 buah lagu sementara kita nak menantikan perjalanan. Dan pada 18 hari bulan kita ada Bob. Bob akan menyampaikan lagu-lagu tradisional. Kemudian kita ada kumpulan Genius seni tari, iaitu yang kanak-kanak dan juga yang dewasa, yang remaja. Dan kita juga membuat satu kumpulan yang terlalu teristimewa adalah kumpulan masyarakat orang asli Semahai. Kanak-kanak. Lagi meriahlah satu mereka pentas ni berusia di antara 7 hingga 10-11 tahun daripada suku kaum Semai yang kita bawa daripada Rahuk. Dan mereka akan mempersembahkan salah satunya adalah tarian bukan sewang tapi tarian ciptaan
masyarakat orang asli. Ada juga penyerinya, artis, ada juga kumpulan tarian daripada orang asli. Ini pastinya akan jadi showcase yang cukup meriah. Kita minta untuk datang ramai-ramai, bukan sekadar menyaksikan tari, tapi dia boleh menyaksikan keseluruhan. Sebab itu festival tari ini juga kita ada simposium. Kita ada simposium sebelah petang, sebelah paginya, simposium yang berkaitan dengan tari, berkaitan dengan busana dalam tari, berkaitan dengan muzik dalam tari. Baik, itu dia. Okey, itu saja kesempatan yang kita ada. Apapun, ramai-ramai datang pada 17 dan 18 Disember ini di Istana Budaya. Dapatkan tiket, masih lagi di saat-saat akhir ada terjual. Kata tetamu kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak pada tetamu kita pada hari ini, Tuan Rosnan Nordin selaku Timbalan Ketua Pengarah Kebudayaan dan Kesenian JKKN. InsyaAllah saya akan berkesempatan turun ke Istana Budaya. Saya dan Cik pastinya akan pergi. Anda juga diseru untuk pergi bersama-sama. Kita bawa pula cuti sekolah ni kan, datang ramai-ramai. Baiklah, apa khabar Malaysia dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda dari awal rancangan sampai lala ni. Saya Cedi undurkan diri, jaga makan, jaga pakai, jaga kesihatan anda. Okey? Saya Nur Salihah Azmi, jaga diri anda. Assalamualaikum, sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.